لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Alhamdulillah, sekarang ni kita pada hari yang keberapa daripada bulan Rajab? Satunya Sabtu, Ahad, Senin, hari yang ketiga dah daripada bulan Rajab, bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri keberkatan melalui doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Molek kita doa semua doa ni lepas pada semaya, jangan tinggal doa ni. Bila masuk bulan Rajab, Sya'ban dah ni, kena baca doa ni dah. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah Ta'ala tiap-tiap hari kita dalam bulan ni dapat keberkatan katik. Dapat keberkatan insya-Allah. Maka kesempatan bulan ni saya pun nak ambil masa dalam sebulan lebih ni untuk nak baca satu kitab yang bernama Al-Alwarul Bahiyah. Nama kitab ni Al-Alwarul Bahiyah. Kitab ni dikarang, sebenarnya bukan karang sangat, dihimpun oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Sayyid Alawi ni dia anak kepada Syekh Alawi Al-Maliki. Ayah dia pun ulama besar, dia pun ulama besar. Maka Sayyid Muhammad Alawi ni maklum sangatlah dan makruh sangat di kalangan orang mengaji di Mekah pada masa tu. Alim besar juga dia ni. Maka dia hipung kitab. Hipung lagu mana? Ya, kitab dia tu banyak. Ada juga namanya Wa huwa bil ufuqil a'la, sebuah lagi kitab besar. Tu. Ada dia beli juga kitab tu. Wa huwa bil ufuqil a'la. Dia bercara masalah Isra' Mi'raj juga. Dia hurai dengan cara panjang. Maka dia buat satu risalah yang bernama Al-Alwarul Bahiyah ni untuk nak hipungkan segala riwayat. Maknanya ambil riwayat hak Syekh Al-Hafidh Al-Ghaiti, Najmuddin Al-Ghaiti. Najmuddin Al-Ghaiti ni dia satu ulama yang mengarang dah bab masalah Isra' Mi'raj. Faham tak? Jadi kisah Isra' Mi'raj ni sebenarnya dia tak ada jadi satu kisah lagu tu, sebab Nabi klik, Nabi cerita hadis. Hadis ni riwayat oleh sahabat ni. Cerita cara Isra' Mi'raj ni banyak hadis. Maka ulama duk pisah, duk ambil hadis-hadis tu mari beripung, lepas tu letak jadi satu cerita. Ambil mari hadis ni kok mana hadis ni sebut awal-awal, kok mana ambil mari hubung-hubung jadi cerita hadis. Maka ulama yang misah untuk nak hipung cerita tu, salah satu daripadanya Al-Hafidh Najmuddin Al-Ghaiti. Dia buat daripada kisah dia, satu kisah hak Al-Ghaiti. Hak tu lah Syekh Daud kita terjemah pergi kepada kitab kitab dia Tuhfatul Muhtad tu, apa nama, Kifayatul Muhtad Syekh Daud. Syekh Daud kita dia terjemah daripada kisah hak Najmuddin Al-Ghaiti tu. Ambil hak tu pergi serta nakal beberapa ibarat daripada hasyiah bagi Imam Qalyubi di atas kisah tu. Syadat kita hurai. Maka ada satu lagi seorang ulama juga dulu pada Syekh Al-Ghaiti lagi, iaitulah Al-Hafidh Asy-Syami. Al-Hafiz Syami ni dia buat satu kisah Isra' Mi'raj juga, ambil hadis-hadis tu. Dia ulama hadis belaka.
Lepas tu ambil hadis tu mari hipung buat satu cerita. Tak satu bentuk cerita Isra' Mi'raj. Maka dinamakan kitab dia tu bagi Al-Hafidh Al-Ghaiti Asy-Syami. Maka Datuk ni Syekh Alawi ni dia kata kita ambil dua-dua tu kerana dua riwayat ni ada juga hak tak serupa. Syekh Al-Hafidh Syami dengan Syekh Al-Hafidh Najmuddin ni ada hak riwayat serupa dan ada hak beza riwayat. Maka ambil dua pula. Ambil dua riwayat ni mari hipung jadi satu kitab pula. Mari susun satu kitab pula. Namanya kitab ni. Maka kita ngaji kitab ni himpun ni daripada dua riwayat hak dua hafiz tadi. Iaitu Al-Hafidh Al-Ghaiti dengan Al-Hafidh Asy-Syami, dua tu. Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki ni dia himpun jadi satu kitab pula. Serta dalam keadaan itu dia hurai sikit-sikit di bawah tu, tengok dia ada taklik sikit-sikit makna-makna dia untuk memudahkan kepada kita untuk retikan kelimah-kelimah hak wasa payah sikit tu. Tu. Maka kita nak baca dah, baca hak dalam matan tu. Dalam syarah kita nak baca mula daripada Bismillahirrahmanirrahim bainama tu selalu dah. Jadi kod depan tu tak baca dah lah. Kalau dia nak baca, klik baca di baca sendiri. Ataupun nak baca juga kena mari tanya. Mari cara khusus lah. Tapi sini kita tak baca dah. Muqaddimah Syekh Muhammad Alawi sendiri. Cuma kita kenalkan nama dia. Nama apa kitab ni? Nama apa? Apa? Nurul Bahiyah. Kitab apa? Sebut sakning je apa kali dah. Kitab apa? Al-Alwarul Bahiyatu. Segala cahaya yang terang menerang. Yang terang menerang. Min Isra'i wa Mi'raji khairil bariyah. Tu kitab dia. InsyaAllah mudah-mudahan dah habis lah dah. Dah khotem dalam bulan ni. Kalau tak ada khotem pun lajak pergi sehari dua dalam bulan Syakban tu lah. Ia tak akan sapa kepada ponak katuk lagi. Lajak pergi sehari dua gitu je. Kalau sekian tak ada. Sebab kita tak ada di awal Rajab dah ni. Kita baca 3 dah. Tengok dah insya-Allah. Kata musannaf rahimahullahu taala sebab itulah dia kitab ni kadang-kadang dia pelaga boleh dengan hak syadab kita. Tapi kadang-kadang tak serupa, ada setengah-setengah berartinya riwayat Al-Hafidh Al-Syami dah tu. Riwayat Al-Hafidh Syami tu jadi tak serupa. Maka orang ada kitab ni mudah masa depan kalau dia nak baca kitab syadab Kifayatul Mutad pun untuk nak ambil wak rojak ke pula satu masa lagi untuk nak pelaga dengan kitab tu. Jadi mudah sungguh. Tengok kata musannaf rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttaji'an baina rajulaini idh atahu Jibrilu wa Mikail. Masya-Allah. Tu Isra' Mi'raj dah. Wa ma'ahuma malakun akharu fahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzama fastalqawhu ala zahrihi fatawallahu minhuma Jibrilu wa fi riwayatin furija saqfu baiti. Riwayat ni tak ada dalam kitab Syadab. Tengok Bismillahirrahmanirrahim. Uallifu ataupun ajma'u risalati Bismillahirrahmanirrahim. Aku himpun akan risalahku ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama bagi Allah. Allah Ar-Rahman yang bersifat sangat memberi.
yang bersifat dengan sifat sangat memberi. Sangat memberi. Memberi nikmat kepada segala hamba dia. Ar-Rahimi, lagi sifat kepada Allah. Lagi yang bersifat dengan sangat sayang. Bersifat dengan sangat sayang. Yang ini sayang akan hamba yang beriman. Tu. Lepas tu dia nak mula kisah. Dia mula cerita dia. Kata dia rahimahullahu ta'ala. Ni riwayat hadis ni. Riwayat hadis. Bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bainama, pada ketika An-Nabi, bermula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bainama tu di bawah je kata kena zarfu zamanin. Bainama tu bermula, bainama itu ialah zorah zaman. Nama dia zorah. Zorah. Maka zorah, bila sebut kata zorah, ia mesti kena ada mudhaf, mudhafu ilaih. Jadi mudhaf ada mudhafu ilaih. Tu kira-kira gimana. Maka di sini ia idafah kepada jumlah bainama tu. Jumlah mubtada khabar di belakang dia tu mudhafu ilaih bagi bainama. Bainama. Ketika, pada ketika. Patut orang tanya, hei, duk cerita ketika ni kan, pia royak. Pia royak bainaman nabi. Kalau nabi tu dia kena kata bainama ana. Ketika aku dalam hijr Ismail masalah. Tapi ni tak, ketika bermula nabi itu fil hijri. Siapa dia yang berkata? Dia kata kena wal qailu, dan bermula orang yang berkata huna di sini. Ai fi hadhihi riwayah, bermula orang yang mencerita di sini pada ini riwayat ni siapa? Huwa, iaitu al-qain tu ialah as-sahabi, kena ke sahabat cerita. Sahabat Nabi cerita. Tu. Kalau riwayat ni bermaknanya orang hak riwayat tu kena ke sahabat. Wa fi ba'dir riwayati, dan sabit pada setengah-setengah riwayat-riwayat. Riwayat hadis yang berkait dengan Isra' Mi'raj ni. Dan sabit pada setengah riwayatnya fi khabar muqaddar, tak qasakkan lafaz baina tu jadi mubtada muakhar. Dan sabit pada setengah-setengah riwayat yang lain baina ana qaidun, ada. Tu pada ketika ana, supaya baina dengan bainama tu. Baina, pada ketika bermula saya ini qaidun, yang duduk. Nabi kata. Kalau itu, kalau riwayat tu siapa dia yang cerita? Fal qailu ay hunaka, kena kata itu. Maka bermula orang yang berkata di sana, iaitu pada setengah riwayat tu, huwa Rasulu sallallahu alaihi wasallam, iaitu al-qain tu ialah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kena ke Nabi sendiri. Hak tu kena tengoklah. Kena tengok. Kalau hadis ni, riwayat ni bainaman nabi, berarti sahabat cerita. Cerita dengan rupa orang panggil riwayat bil makna dah ni. Lepas tu kalau sekiranya ditemung riwayat kata baina ana qaidun, fahai kata Nabi sendiri riwayat, itu riwayat bil lafzi. Riwayat bil lafzi nama dia. Habis itu, tengok. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ketika bermula Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, khabar fil hijri, kainun fil hijri, adalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam hijr Ismail. Al-hijri, hijri Ismail. Hijri Ismail. Kalau orang biasa pergi ke Mekah ataupun tengok gambar dalam Kaabah tu, keliling Kaabah, ia ada satu lingkungan hak tengah bulat sekerak. Lingkungan hak pasal pagar tu, pagar tepi Baitullah tu, ada di antara rukun ke apa ni? Rukun di Hajar Aswad dan rukun Iraqi, Patu Syami, Patu Yamani. Antara rukun Iraqi dengan rukun Syami tu, telah tu apa panggil, tepi tu dia ada likung pagar. Tu orang panggil hijr Ismail. Hijr Ismail. Tu di dalam dia kata kena fil hijri
ai ada tak al-hijri bi kasril ha'i, dibacakan dengan dikasrah ha hidr, wa sukunil jimi, dan disukun matikan jim hidr. Hidr hijr kena kepada Hijr Ismail. Orang panggil Hijr Ismail. Huwa bermula ia al-Hijr. Hijr Ismail tu gapo? Al-makanul ladzi tahta mizabil Ka'bati. Iaitu Hijr Ismail tu ialah al-makan, tempat alladzi yang kana tahta mizabil Ka'bah, yang adalah ia tempat tu di bawah bagi mizab. Mizab ni apa? Saluran emas bagi Kaabah. Kalau kita tengok, ya ada saluran air turun, jawab ngemah. Saluran emas di tepi Kaabah. Baitullah tu antara tu ya ada. Kalau kita tengok dah, orang yang bertawaf tu, ya ada pagar tepi tu sikit. Lepas tu dalam pagar tu atas Baitullah tu ya ada saluran. Situ tempat mustajab doa, dia mau duk masuk ke duk bawah tu. Duk angkat tangan, duk doa di bawah mizab tu. Mizab tu kena ke saluran Allah tu baik mari. Situ mustajab doa, sangat-sangat mustajab. Tu. Kita ada bakat masuk situ duk bubuk penuh. Ya telah tu sikit bakat burung. Bakat nak duduk di bawah tu. Nak duduk di bawah. Duduk di bawah tu doa kepada Allah. Tengok atas mizab tu sendiri, doa kepada Allah sikit-sikit. Allah Ta'ala tunaikan hajat kita, berkenankan hajat kita. Maka orang panggil tempat yang di bawah mizab bagi Kaabah. Mizab ni saluran emas bagi Kaabah. Walladhi syakluhu, bukan yusyakla tu, ya syakluhu. Walladhi ni atap pada alladhi tadi. Hijrah itu kena kepada tempat alladhi syakluhu, tempat yang bermula bentuknya, bentuk bagi alladhi, bentuk ke bagi tempat tu, bentuk ke dianya nisfu dairatin. Nisfu setengah bagi bulatan. Dairah ni bulat. Kalau bulat ambil setengah, sekerat bagi bulat. Sekerat bagi bulat. Jadi bukan bulat tidak. Jadi bulat sekerat gitu. Maknanya kita tengok ke Baitullah ni Baitullah. Ni orang panggil bucu ni, orang panggil rukun Iraki. Ni rukun Syami. Lepas tu bucu orang ni. Hak sini hak Nabi sentuh di rukun Yamani, hak Nabi tepuk sentuh tangan. Situ bakal pergi kucuk kat situ, bakal pergi kucuk situ. Sunat kucuk di rukun tu. Rukun Yamani nama dia. Nabi berdoa. Lepas tu sini ni hitam, batu hitam. Ni orang panggil rukun Hajar Aswad. Dia memula tawaf tu kena niat sini. Ni. Rukun Yamani. Tu. Lepas tu Maqam Ibrahim duduk sini. Lagu Zam-Zam duduk ni. Split sini mari. Lepas tu ada bulat teh. Nisfu dairah. Setengah bagi bulatan. Ni Hijr Ismail, Nabi duduk tidur lah ni. Duduk kawasan ni. Hak malaikat Jibril mari mek. Duduk tidur, dia luah juga situ. Penuh orang bakat sini. Lepas tu mizab ada Allah di bawah. Apa yang tahtal mizab. Air hujan ke apa kah? Ya saluran mari tu baik ikut ni. Orang sini dia bakal ambil airnya bila hujan bakal pergi tadah. Tapi lah ni Saudi je sekat. Biar hujan je tak boleh masuk dah. Tahan je bakal sekat habis. Tu
Kau hujan tu pakai sekat tak sebab orang. Orang pakai bubuk nak pergi. Nak pergi tak ladung air tu. Pergi terima air tu. Syirik kot Allahu alam. Tu dia. Dia kata lah dah. Dia tak sebab syirik dengan Tuhan. Tak reti dah. Tu. Sini orang panggil sikit ya, bukan kata jadi luar sangat ni. Sini nak tawaf tak boleh ni, tawaf kena luar pada ni. Masuk dalam kawasan ni tak sah tawaf. Sebab ghalib kalau tawaf kau kena ingat oleh bila orang duk pelaga mari kita pun duk rapat dengan duk tepur dengan apa dia Hajar Aswad Hajar Ismail ni. Bawa jadi kita ni tak betul dengan Baitullah dah. Jadi bahu kita ni gigot tu. Dia kena duduk itu semua. Bahu kena duduk rapat Baitullah semua. Tahu. Aku jadi gigot tu. Bila gigot tu? Tak sah tawah rok tu. Kena mula semula. Dia kena bersentuh. Maka sini apa panggil Hijr Ismail. Nama dia dah. Mizab. Dekat bawah tu. Ni pintu Kaabah. Antara pintu dengan ni orang panggil multazam. Di sini dah orang multajab juga pakak. Sini payah nak masuk. Mak hitai tu orang besar. Ya kerang, ya tak sebab orang. Allah. Malah nak heret. Pakak dah heret dia. Jadi mentah jadi waktu meru gitu. Tu yang besar. Lepas tu dia buka dada, dia sunat kan dia buka dada rapat dengan Baitullah Nabi buat tu. Buka dada tu rapat dengan muntazam. Doa munajat tu pakai tangan. Situ mustajab pula, tempat mustajab sajalah dalam Mekah. Situ saya doa, ya Allah janganlah aku ni putus daripada mengajar. Ya Allah, duduk lehang ngaji semua, mengajar semua. Duduk doa dengan Tuhan di muntazam. Tapi kena heret semua. Mak hitai tu, mak hitai. Buat tamaru duduk. Orang duduk kata. Mari kena sama arak. Kalau kita orang Jawi, kita halah lah dengan kita halah. Kena arak sama arak je heret baru boleh. Sama arak dia. Tu pun tak hadu. Tak hadu. Allah. Tidur. Sepondok tidur dah. Dia. Sepondok tidur dah. Boleh nak masuk di muntazam tu ayah sikit dah. Nak yang kata kita ni kawasan Baitullah. Tu Hijr Ismail. Orang panggil. Ketika adalah Nabi, bermula Nabi SAW ada ia di dalam Hijr Ismail. Dia kata tu dah, nisfu dairatin, dia panggil separuh bagi bulatan. Bulatan mana? Maftuhatin, bulatan yang dibuka akan bulatan tu dibuka minan janibaini, dibuka daripada dua pihak. Jadi dibuka belakang bulatan ni. Ni sini pembuka maftuh. Sini pembuka. Buka. Jadi orang panggil duk buka tu boleh jalu pergi mari. Tapi sinilah ni dia sekat. Dia buat pagar. Jadi pok tahan, pok dadu tu duk jaga sini. Jadi masuk kot nung dia. Takut gelewak. Kalau masuk dulu dia gelewak. Dia masuk kot nung dia. Teka tawah gitu masuk. Golek kan masuk dia tak tawah lah sebab pok hok masuk ni pok semata-mata nak tuju dia ni dah. Tuju untuk masuk semaya. Boleh semaya 2 rakaat tak pada? Kerana kawasan ni kawasan Kaabah lagi ni. Kerana masa dulu ni Kaabah lagi. Kaabah tu luah ni. Luah mari sikit. Lepas tu siapa masa musyrikin Mekah tu ya duit ya sikit. Duit halal sikit untuk nak bina Kaabah. Kaabah utuh. Tu. Maka bina mari haluh lagi Kaabah. Kecil daripada hak asal. Maka sering masuk dalam kawasan Kaabah juga. Hak Nabi suruh Siti Aisyah semaya tu. Siti Aisyah kata, ya Rasulullah tengok dia mau masuk dalam Kaabah boleh. Oh. Aku pun nak semaya dalam Kaabah tak soalan kata gitu. Siti Aisyah ni ya muru juga. Tengok orang buat ibadat banyak-banyak. Ya pun senang tak. Nampak sahabat masuk dalam Baitullah habis.
Siti Aisyah, Nabi kata, pergi maya situ. Pergi. Situ Kaabah juga. Maya situ. Ya boleh semaya. Itu kawasan dia. Habis itu, Masya Allah, sangat suka sampai orang di Mekah tu, dia memang suka rasa tak sekelik tu yellow tu. Kalau tak sabit dengan wisa gapo tak sekelik lagi lah. Senang. Tengok Baitullah tu pun gugur dah dosa kita. Semata-mata tilik dia dengan takzim dia tu, Allah Ta'ala we ampun kepada kita dah. Dapat pahala dah. Rahmat turun dah. Tengok saja tu. Tu. Maka ketika Nabi SAW ada di dalam Hajar Ismail itu, satu, indal baiti, khabar yang kedua, sabitun, lagi pula adalah ia Nabi SAW tu, indal baiti, di sisi Baitullahil Haram. Indal baiti yani Baitullahil Haram, duduk di Baitullah, dekat dengan Baitullah. Maknanya dalam Haji Ismail dekat dengan Baitullah. Nah, han keadaan Nabi itu, han pada mustatid dalam sabitun yang takdir bagi indah tadi itu, sabitun indal bait. Han pada sabitun tu, han kepada mustatid dalam sabitun. Han keadaan Nabi SAW ketika dekat Baitullah tu muttaji'an. Apa muttaji'an? Berbaring ia Nabi SAW berbaring, tidak berbaring, panggil muttaji'. Tu tengok di bawah dia kata kan, muttaji'an baina rajulaini. Tengok baca habis dulu. Berbaring ia Nabi SAW tidak berbaring. Berbaring tu takluk pada muttaji', baina rajulaini, antara dua lelaki. Nabi tidur tengah. Tiga orang lah tidur dekat tu. Malam tu 3 orang. Nabi tidur berbaring di antara 2 orang lelaki. Di bawahnya katakan, muttaji'an baina rajulaini ay wadi'an jambahu. Arti apa ni tafsir makna muttaji'an? Tafsir makna muttaji'an, iaitu han keadaan Nabi SAW itu wadi'an jambahu, letak ia Nabi, letak akan lambung bagi Nabi. Lambung ni kena kelik ni. Ni lambung, maknanya ni lambung kanan, ni lambung kiri. Tu letak lambung dia. Lambung mana? Al-aymana, tafsir makna jambah lagi. Lambung yang kanan tu lah Nabi kita letak di atas kanan kan. Orang panggil gapo lambung ni, panggil gapo? Kita panggil gapo sini? Panggil gapo bang? Lambung. Kayak tepung lambung tu, tepung. Lambung kanan. Ni lambung. Kita panggil gapo kalau kita panggil apa sini? Ni tak kecek lambung, liwat sakit orang tu kecek lambung ni. Orang panggil apa? Tak mau lagi teka-teka. Apa mau? Tak hal awi nampak benda. Ni lambung. Lambung kanan. Lambung yang bikin kanan. Kama qila lah. Wa zalika apa nama? Al-muradu bil jambi ay al-ayman dah. Tu dia. Kama qila, seperti barang yang dikatakan dia. Jadi seperti tafsir yang dikatakan. Ada setengah ulama tafsir lagu tu. Wadi'an tu bil ardi, takluk pada wadi'. Letaklah akan lambung dia yang kanan, letak bil ardi, jadi fil ardi, pada bumi. Nabi letak lambung kanan, Nabi tidur lagu tu dah kebiasaan dia, lambung kanan dia pada bumi. Bermaknanya kalau duduk di Kaabah tu kak, kena hadap mengikut ni lah ni. Pala duduk kot tu. 3 orang. Dia duduk tengah. Lepas tu tak bawah. Berartinya muka hadap mengikut
Kau rukun Iraqi ni. Kalau tak lama kira nak gigut tu. Ya, apa dah? Tapi tak tahulah kata pala hadap kat mana. Tak tahulah, Allah alam. Kalau pala hadap kat mana? So, 2, 3 ini berarti muka hadap ke Kaabah. Itiman juga. Lama kan ni. Tu, nampak tu dah? Maka letak akan dua tangan, akan lambung dia yang kanan tu di bumi. Han keadaan ia Nabi tu, han pada mustatil wadian. Han keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sia panggil sikang lah, sikang. Tapi Melayu ni panggil gapo. Saya tak ingat. Dia ada tu. Panggil gapo. Tu. Antara han keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bainan naumi, di antara tidur, wal yaqazati, dan jaga. Di antara tidur dan jaga, kering lap kering tu dia panggil. Dia bukan kata tidur sangat, bukan kata duk jaga sangat. Kalau jaga ni telak mata lagu ni. Wal yaqazah, jaga. Kalau tidur pakai nyerah lagi, tapi ni tak. Duk jadi tak nak nyerah lagi bobo nak nyerah. Antara tidur dan jaga. Duk lagu tu tengah tu dekat ayat tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Warrajulani, dan bermula dua lelaki itu. Siapa dia dua lelaki? Huma, bermula kedua-dua. Ar-rajulan tu ialah dua-dua lelaki hak Nabi duk tidur sekali tu siapa? Ialah ammuhu, ialah bapa saudara baginya, bagi an-Nabi. Pak dara dia ataupun pak menakir dia. Siapa dia ammuhu sini? Hamzah badal pada ammu. Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah pak menakir dia. Sallallahu alaihi wasallam. Maka pak menakir dia duduk sebelah. Wa banu ammihi, atau kepada ammuhu, dan anak bagi bapa saudaranya. Anak saudara orang panggil. Anak bagi bapa saudaranya. Saudara bagi an-Nabi. Anak pak saudara. Anak pak nakir. Kena ke dia? Sepupu dia lah. Sepupu dia. Siapa dia anak bagi pak nakir dia? Pada ibnu. Ja'far bin Abi Talibin. Ja'far anak bagi Abu Talib. Masya Allah dah. Abu Talib dengan Abdullah ni adik kakak. Berarti Ja'far dengan Nabi ni kena ke sepupu. Pasal Ali juga. Dengan Nabi ni sepupu. Maka sebelah ni Ja'far, sebelah laginya Hamzah tu ammuhu wa abbasun kaza. Hamzah ni ammu dia, bawa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi duduk tengah, Nabi tidur tengah. Ini isyarat kata harus tidur berjamaah. Harus kita tidur tu dengan cara berjamaah. Tidur ramai-ramai tu je boleh. Maka di sini Nabi duduk tengah, tidur tengah. Masya-Allah tu dah. Tu. Dalam kitab Syahdah yang kata antara dua kaki, situ kena beki tu la Allah sawab, antara dua lelaki. Ni kita antara dua kaki, Nabi tidur antara dua kaki. Pada dia tidur celah kakang biar. Tu. Bukan tidur antara lelaki, bukan dua kaki. Kita tengok dalam kitab tu Kifayatul Muhtad. Ni baca tu betul-betul tak ada ngaji kira dah, baik molek dah. Antara dua kaki. Dua lelaki. Habis itu, iaitu lapok menakir dia dan juga sepupu dia. Tu boleh dah tu dah. Duk tengah di antara dua lelaki. Tiba-tiba orang panggil fujaiyah nama dia. Tiba-tiba ni jawab bagi bainama ni. Jawab bainama dia lazim jawab dengan ghalib ke. Bila ada bainama dia betul jawab dia tu jadi datang dengan ni jawab bagi bainama. Ketika Nabi SAW ada dalam Baitullah, bukan Baitullah, duduk dekat Baitullah, duduk tidur dalam Hijr Ismail sekali dengan pak menakir dia dan sepupu dia, dua orang tu. Nabi tidur tengah. Tiba-tiba
atahu Jibrilu, tiba-tiba datang akan dia, akan Nabi SAW, datang oleh malaikat Jibril. Jibril mari. Malaikat Jibril mari dah malam tu. Maksud kalau Jibril mari buat lagu mana? Tu lari suruh kata. Jibril yang mari ni kerjaan Allah Subhanahu Wa Taala dah ni ada setahun lagi Nabi nak hijrah dah. Ni tahun belum pada Nabi nak hijrah setahun berlaku Isra' Mi'raj. Sebelum pada Nabi nak hijrah setahun. Lepas tu teka tu Siti Khadijah pun meninggal, Abu Talib pun baru meninggal. Habis. Orang hak duk berdaya orang duk mensejuk hati Nabi tu dua orang tu je. Siti Khadijah. Ada Siti Khadijah tu hangga sikit sebab Dek Jah ni orang kedebel dalam Mekah. Nabi ni baru nak dakwah je dalam Islam. Kalau tak ada orang besar, orang apa sih ada nama sikit tolong jaga tu, susah orang panggil duk kacau semua. Kerjaan dakwah agama tu dikacau oleh orang musyrikin. Tapi rak dengan Siti Khadijah duk ada. Apa panggil orang kedebel. Orang kaya, kedebel lagi. Lepas tu Khadijah duk ada tu dia mau tak wani nak tepuh Nabi. Nak ngosek tak leh. Khadijah ada. Tak boleh. Bila Khadijah mati, Abu Talib dah ada. Hingga lagi. Jadi ketua kaum Quraisy. Dia mau ada hormat lagi. Pok menakir dia. Walau tak kaya sekalipun, tapi kedebel. Tu hingga lagi. Akhirnya pok menakir meninggal pula. Habis. Tak ada. Seolah kata Allah. Tu. Allah Ta'ala nak ambil pergi makan angin lah ni. Nak hibur hati Nabi. Suruh Jibril mau hari. Tiba-tiba atahu mendatang akan Nabi SAW oleh Jibril alaihissalam. Wa Mikailu, atap kepada Jibril, dan malaikat Mikail. Dua dah. Ingat oleh Jibril dan Mikail mari. Mikail ni sebenarnya kerja gapo? Kerja dia hak sah. Kerja gapo Mikail? Kerja apa? Soal ngapa mah Mikail kerja apa? Tunggu syurga. Bukan hatu Ridwan. Menurunkan rezeki, bawa turun hujan, bagi rezeki. Tu Mikail. Hak dok tiup sangkakala tu biar nama apa? Nama apa tu? Israfil. Soal kita le kubur tu biar. Rakit atik. Bukan nakir Bukan nakir. Tu. Nama malaikat pun jangan lupa lah. Tapi masa ni Mikail Allah Ta'ala perintah dia khas. Kerja khas malam ni. OT lah ni. OT lah ni. Jibril tu tugas dia dah. Tu. Wa ma'ahuma walhan. Wa ulhan. Jibril dan Mikail. Tu jaga malaikat tu. Wa ma'ahuma walhan, padahal ma'ahuma, tu khabar muqaddar tak lalu mazhub, malakun tu mubtada muakhar. Padahal bermula malakul akharu, malaikat yang lain pula. Kainun ma'ahuma, adalah ia malaikat yang lain ni serta kedua-dua, serta Jibril dan Mikail. Malaikat lain mari sekali. Malakul akhar, malaikat yang lain, satu malaikat yang lain daripada Jibril dan lain daripada Mikail. Siapa ni duk khilaf duk khilaf. Tu hak seorang lagi tu, hak mari satu malaikat lagi tu pia. Tu dalil kata kena malakun bi fathil lami, baca dengan fathah lam. Malak, kalau malik tu raja, malak tu malaikat. Bi fathil lam, dengan bacanya fathah lam. Qila, dikatakan, qala ba'dun ulama, berkata oleh setengah ulama, huwa, bermula ia malakun akhar tu ialah Israfil, malaikat Israfil. Ni tiup sangkakala. Mai buat kerja juga malam ni. Tu. Kau tak buat kerja lagi Israfil, kau duk tunggu ya, bukan kerja lagi dia. Nanti tunggu kerja ya. Tak ada siuk lagi. Tu Israfil. Lepas tu Allah Ta'ala perintahkan dia mari sekali. 3 malaikat mari malam ni. 3 malaikat mari. Datang rupa lelaki mari. Bukan mari rupa asar. Rupa asar tu malaikat bersayap.
Jibril sendiri pun rupa asa je beribu depan lagi yang nak oyak. Rupa Jibril hok Nabi nampak di Sidratul Muntaha tu. Nampak rupa asa. Tapi tak rebah dah. Mula-mula rebah. Teka tengok di Jabal Nur. Jabal Nur tu Nabi tengok, Nabi rebah. Kejut. Tak kuat dah. Tak pandai. Tengok gebah Nabi kejut. Tapi pada Sidratul Muntaha tu Nabi tengok pula walaqad ra'ahu nazlatal ukhra inda sidratil muntaha. Nabi boleh tengok sekali lagi. Teka tu tak rebah dah. Sebab apa? Sebab ulama kata Allah Taala sudah tambah dah. Basuh batu bubuh keyakinan yang tinggi dah oleh hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ni tengok pun tak ada orang siapa. Hamada. Habis itu, maka ketika tu 3 malaikat fahtamaluhu atop kepada atop kepada atah. Tiba-tiba datang akan Nabi oleh Jibril dan Mikail dan malaikat satu lagi. Fahtamaluhu, maka membawa oleh mereka itu. Bawa, pikul, bawa. Membawa oleh mereka itu, menanggung oleh mereka itu dan membawa oleh mereka itu. Mereka mana? Yani al-malaikatus salasah, malaikat yang 3 orang tu. Puak malaikat tu bawa Nabi, akik Nabi, angkat Nabi, bawa Nabi. Akan dia akan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawa Nabi ki. Bawa tu bukan heret supaya kita dah heret orang kadang dia bawa tak atas bahu bukan gitu. Di sini ihtiman, di sini ihtimal ta'zimin wa hurmatin wa gitu. Fahtamaluhu ay ihtimal ta'zimin wa hurmatin. Pikulah oleh mereka akan Nabi sebagai pikul yang membesar, sebagai pikul membesar wa hurmah, dan juga memberi hormat. Bawa jadi atas rupa hormat sungguh. Sebab kita akik orang dah. Akik kita akik anak kita pun tak serupa dah dengan kita akik kambing. Kita pikul kambing tu pikul gono, pikul harap dia hati. Tapi kalau pikul anak kita tu pikul dengan kasih sayang hak tu. Ni hak tu dak bawa dengan rupa takzim, membesarkan Nabi. Nampak hebatlah. Rasulullah khabar dah. Bukan duk tidur gitu dak, khabar dah. Khabar dah orang bawa ni. Tika belah perut pun khabar. Khabar dah tu. Ada orang marimik. Fahtamaluhu, maka membawa oleh mereka itu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihtamalu hatta, takluk kepada ihtamalu. Bawalah oleh mereka akan Nabi sehingga ja'u bihi, sehingga mendatang oleh mereka itu an malaikatus salasah, mendatang bihi akan dia. Ba tu boleh ta'diyah, ya muta'addi dengan ba pula. Kalau ja'a asalnya fa'il lazim, tapi bila muta'addi dengan ba tu jadi muta'addi. Maka Nabi tu jadi menepati maf'ul lah kira. Maka mendatang mereka itu malaikat yang 3 tu, bihi akan dia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangkan ke Nabi, bawa Nabi datang az-zamzama, yani ila zamzama, kepada telaga Zamzam. Kepada telaga Zamzam. Sampai tu Syekh Alawi kata Zamzam ai bi'r Zamzama, kepada telaga Zamzam, telaga yang bernama Zamzam. Idafah musamma kepada ismi lah tu. Telaga yang bernama Zamzam. Telaga Zamzam tu dekat dengan Baitullah tak? Sikit lah kok tu. Telaga Zamzam bawa lagi. Tapi lah ni tak nampak telaga dia wakawak tepek muzik kapal di bawah tu demo ada enjin kapal siap, tapi atas tu nampak boleh jalan biasa dah. Dia buat bulat sikit lah. Witanda kata telaga Zamzam. Situ mustajab doa kau. Di situlah mula ada modok niat betul dengan batu Hajar Aswad tu lah mula nak niat tawaf. Tu. Maka bawa datang akan kepada telaga Zamzam. Masya-Allah lah. Sapa situ. Bila sapa di situ, fastalqauhu.
atau kepada jauh. Tetap kalau mendatang siap, maka selalu istalqauhu, selalu istalqa kita dah mengaji mata bina tu menteletai. Istalqauhu, maka menuntut ti mereka itu, ataupun nak kata kena istalqau dalam yang kata kena ai talabu minhu zalik ajalah tu, mentelentanglah. Terjemah dulu. Maka mentelentang oleh mereka itu, tidak terlentang oleh mereka itu malaikat yang tiga, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terletak. Istalqau ala zahrihi, takluk pada istalqau, tidak terletak di atas belakang baginya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletak tak, tidak terletak di atas belakang. Kecek lagu tu adalah ala zahri, tak kena tidak tak perut orang panggil menerak. Terletak bahasa Melayu kita tu kira tak atas belakang dah lah. Menteletanglah oleh mereka itu akan Nabi di atas belakang baginya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam yang kata kena istalqahu ai talabu minhu zalika, menuntut mereka, minta oleh mereka itu Nabi, minta minhu daripada mereka malaikat yang tiga, mintalah oleh mereka itu an malaikatus salasah, minta minhu daripada an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta zalika akan dimaki itu, zalika al-istilqa, masdar bagi istilqa ni, minta akan tidak terletak ya Muhammad, tidak terletak. Bukan ambil kita lagu tu supaya kita nak ambil kambing kita sembelih siap dah nak pergi belah perut. Bukan ambil pergi pom piko-piko pom tak itu terletak nak belah perut. Bukan ambil Nabi kita lagu tu. Ni kan lama dah baca kitab Jawi, baca kitab Jawi. Maka tak ingat menteletang apa dia? Mereka itu menteletang mereka itu akan dia. Peh-pehnya supaya ambil piko-piko pergi. Pum. Tak Nabi nak belah perut. Bukan ya Muhammad tidur. Hei Muhammad tidur. Tidak terletak. Minta mereka akan Nabi. Wa fi riwayatin, yani hada fi riwayatin, ini ni qauluhu fastalqauhu ni sabitun fi riwayatin, sabit pada satu riwayat. Wa fi riwayatin, yani fi riwayatin ukhra, atau pada saat ni, atau pada hadza fi riwayatin, dan sabit pada satu riwayat yang lain. Fa'alqauhu, bukan fastalqauhu dah. Fa'alqauhu, maka meletak oleh mereka itu akan Nabi, meletak di atas belakang, letak Nabi. Maka ambil Nabi tak sungguh, tapi tak dengan rupa ta'zim lah. Fa'alqa ni bukan mencapak tauk gitu. Alqa ni letak Nabi. Ada setengah riwayat kata minta Nabi tidur terletak. Ada setengah riwayat kata ambil Nabi tetap tidur gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Ni dia kena hak Arab dia diwasa kemah molek lah. Ni riwayat dari hadis sendiri dah. Fastalqauhu. Habis itu, hei Muhammad tidur. Nabi pun tidur terletak lagu tu. Jibril nak buat gapo? Nak buat apa? Bomo suruh dah tidur, nak kocak sejagung. Ni Jibril nak belah perut Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Fatawallahu minhuma Jibrilu, maka memerintah akan Nabi, memerintah, yani memerintah akan pekerjaan Nabi itu. Fatawalla, jadi fatawalla amrahu, jadi amrahu, memerintah akan pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memerintah, apa makna memerintah? Di bawah dia kata aiqama bihadhihi muhimmati. Jadi mendiri, mengirja, melakukan bihadhil muhimmah, akan ini pekerjaan yang penting ni. Hadhil muhimmah, al-umuril muhimmah, segala pekerjaan yang penting-penting. Siapa dia yang ju kerja, yang ju kontrol? Qama ni mengkontrol, mengawal. Tu mutawallah. Maka mengawallah
Maka mengawal akan Nabi, jadi akan pekerjaan Nabi SAW. Jibrilu tu bagi tawalla, mengawal oleh malaikat Jibril. Jibril hok jadi suruhnya, jadi bos malam ni Jibril. Hok nak tidak suruh tu suruh ni Jibril. Maka memerintah akan dia oleh malaikat Jibril alaihi salam. Han ka Jibril tu minhuma minal malakaini, daripada dua malaikat tu. Tu daripada dua malaikat tu. Tu bokeh tiga lah kalau saya kalau tambah satu lagi ke. Iaitu malaikat Israfil kata jadi tiga. Maka Jibril daripada dua malaikat tu, Jibril lah hak suruh kerjanya, suruh ni. Tu tawalla maknanya. Memerintah ataupun mengawal akan pekerjaan Nabi itu oleh malaikat Jibril alaihi salam. Habis itu padai dulu po dah. Nyanyi maksud tu. Tu. Tu dua gapo. Dua belikat ni. Dua belikat sini. Belikat ni kena kepada bahu. Dua po. Tak mari. Ya teka-teka je masa dengar, teka-teka. Berbaring, tidak berbaring tu dah. Nyengeng. Tak apalah menyengeng tu kelakuan dah. Ni panggil apa? Panggil nyengeng sini. Nyengeng. Nyengeng kanan, nyengeng kiri. Tak panggil nyengeng kan, panggil apa? Ikut jani panggil apa? Jani. Dah. Tu. Kalau bahasa Melayu tu ya ada dah. Lambung. Tu bahasa istilah lambung, lambungkan lambung kiri. Tapi kecek pe kita ni. Gapo? Gapo? Gapo hang? Hang gapo hang? Gapo? Ngiring. Ngiring ni pengiring ni. Diri benda ni ni tempat di sendiri. Ngiring tu kena ke diri tidur tu kan, kelakuan tidur tu. Ni. Pengiring ni. Lihat ni. Ni gapo? Panggil gapo? Panggil gapo? Tu kadang-kadang dia mari dah, tapi lama kali dengar. Dia mari dah ada koh kecek tu. Koh selapa tu. Tapi bahasa panggil lambung. Lambung kanan, lambung kiri. Jambul aimal, jambul aisar. Lambung kanan, lambung kiri. Tu dalam hadis sebut bismillahi, benar-benar tidur kan, bismika rabbi wada'tu jambi. Nabi kata dengan namamu ya Allah aku letakkan akan lambungku ni. Tu wa bismika arfa'u, dan dengan namamu juga aku angkatkan lambung bila teka nak bangun esok ni. Tu faghfirli zambi, ampunkanlah aku ya Allah. Tu jambun tu gapo? Tu tak apalah nah. Tu maka wa fi riwayatin furija saqfu baiti, ada setengah riwayat kata dibuka atap rumah tu, atap pintu perabung. Turun mau ikut tak perabung. Tengah riwayat bukan kata mari kat Baitullah ni tak. Nabi dak tidur dalam rumah. No, perabung tembus. Jibril buka perabung mari rumah. Gena tak mai ikut pintu Benda pelik malam ni. Pelik di awal-awal lagi dah. Pelik di mula-mula lagi. Kalau bagi ikut pintu tak pelik turun kat perabung. Tu insya-Allah depan lagi lah. Fi riwayatin furija saqfu baiti fa nazala Jibrilu fa syaqqa min sughrati nahrihi ila asfali batnihi. Ni belah perut. Summa qala Jibrilu li Mikail i'tini bitastin min ma'i zamzama kaima utahira atau utahiru qalbahu. Macam tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa 'amalin la yurfa'u, wa du'a'in la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'an, rizqan tayyiban, wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana tarafna wa annana asrabna ala ladha ashrabna fatub alaina tauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina wal ahli wan ikhwani wasairin Amin Rabbi yasma fadlan wa judan manna biktisabin minna bil Mustafa Rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam Rabbi alaihi adad habbi wa alihi wa sahbihi adad khashis rabbi walhamdulillahi fil balli wa tanahi hamdan katsiran dari mahabbatin nasai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahzatin abada ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وأخلا أن أتقياء علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ورضا عرشه ومداد